Assalamualaikum, hai, jumpa lagi dalam Dino Channel. Okay, dalam episod kali ini saya nak kongsikan dengan hampa semua macam mana kita nak detect bateri kita ni apabila bateri dah kong, macam mana simptom kalau tanda-tanda bateri kita nak kong. Okay, hari ni hampa akan dapat tengok sebab motor saya ni bateri dia dah nak kong dah, memang dah hari ni saya kena tukar bateri. Jadi jom kita tengok video kali ni. Okay, so ni kita di depan motor kita ni. Kalau hampa tengok di paparan meter ni memang dah cukup untuk hampa identify masalah yang ada pada bateri. Okay, kalau hampa tengok hari ni motor saya ni patutnya pada 26 Februari ni cukup 3 tahun. Jadi usia bateri yang saya pakai dekat motor ni dah berusia 2 tahun 11 bulan, nak masuk 2 tahun 3 tahun lah. Okay, nak masuk 3 tahun lah. Jadi hari ni baru dia buat perangai. Yang mana kalau hampa tengok ni, okay, bila saya buka saya punya switch ni, okay, di sini nanti kita akan tengok bacaan bateri ni 10.6. Jadi 10.6 ni patutnya dah rendah lah. Jadi kalau kita crank sepatutnya dia akan naik jadi lebih kurang 14.4. Kalau hampa tengok ni, okay, bila saya dah crank dia akan jadi low battery. Okay, bila low battery ni dia memang tanda-tanda hampa dah kena tukar. Kalau hampa maintain juga pakai ni, memang kalau mati tengah jalan nanti hampa dah tak boleh nak start. Okay, ni hampa jangan continue pakai. Kalau lah meter kita terpadam terus, tu tanda sebaliknya. Kalau meter kita dah padam, tu maksudnya mungkin fuse ada problem. Tapi kalau macam ni, kalau hampa tengok ni, dia dah reset kita punya jam ni, itu tanda bateri kita dah pun rosak ataupun bateri kita dah pun kong. Okay, tanda-tanda yang kedua ni, kamu tengok bateri ni dia dah reset balik jadi pukul 12. Okay, itu tanda bateri kita memang dah kena tukar baru lah. Okey, so untuk tukar bateri ni tak banyak kerja apa yang kita kena buat. Yang mana kita hanya perlu buka dua skru dekat sebelah kiri dengan kanan ni. Kita buang dia punya pemegang bateri ni. Yang keduanya kita perlu buka kita punya terminal di sebelah negatif dan buka sebelah positif. Kita cabut keluar. Okey, nanti kita kena ganti dengan bateri baru. Bateri ni hampa jangan cah dah, sebab umur dah 3 tahun dah. Bateri ni memang hampa kena tukar baru lah. Okey, nanti kita akan tukar dengan bateri yang baru. Okay, so untuk buka ni, skru di sebelah kiri dengan kanan ni, pemegang bateri ni ataupun pendekat bateri ni, hampanya perlu pakai spanner ataupun T size 10 ni. Okay, kita buka dia punya skru. Okay, T size 10 kita buka. Saat lagi sama juga bateri pun, kalau hampa tengok terminal bateri ni dia pakai skru size 10 ni, ataupun hampa boleh pakai screwdriver untuk buka lah. Jadi saat lagi bila saya dah dismantle keluar dia punya pemegang ni, saya akan buka dia punya bateri. Okey, 2 bolt nut kita dah buka. Sekarang ni kita perlu cabut saja kita punya pendekat bateri ni. Okey, lah ni kita akan buka terminal sebelah negatif, kita cabut keluar, dan kita buka terminal sebelah positif ni, kita cabut keluar. Okey, nampak tengok bateri ni kita pakai YTX 7 ABS. Okey, jadi dia punya size ni, kalau hampa ambil size yang lain mungkin dia akan tak fit masuk ke dalam ni lah. Okey, sebab bateri ni dia duduk tidok. Okey, dia tidok ke mengiring ke tepi ni. Jadi hampa jangan pasang terbalik, hampa pasang terbalik terminal ni, kena tengok positif negatif ni buat bagi betul. Okay, so ni kalau hampa tengok kat depan saya ni, perbezaan 3 bateri. Kalau hampa tengok sini, YTX 7A, YTX 12, YTX 14. Okay, kalau untuk VF3i ni kita cuma pakai YTX 7ABS ni. Kalau hampa tengok dia punya bateri ni kecil compare dengan yang lain. Jangan duk beli yang besar ni, YTX 12 ataupun YTX 14 nak pasang kat VF3i, jangan. Okay, jadi hampa hanya perlu beli bateri yang size ni. Kalau hampa tengok kat sini, dia punya bateri ni 12 volt. Okay, dia punya ampere hour dia adalah 6. Okay, jadi kalau hampa tengok kat sini, beza antara dia punya size bateri ni, kalau hampa tengok YTX 12 ABS ni, dia punya volt sama, cuma dia punya ampere hour dia, kalau hampa tengok sini 9.5. okey, yang besar ni dia 11.2. volt dia tetap sama 12. okey, cuma dia punya ampere hour dia adalah 11.2. jadi beza antara bateri ni dari segi size dan juga dia punya capacity bateri. Jadi untuk kita pakai VF3i punya bateri ni, YTX 7 ABS ni adalah size yang betul untuk S1M VF3i. A few moments later. So saya baru balik daripada beli bateri. So hari ni tak ada pilihan lah, jadi bateri mana yang ada di kedai hari ni, sebab hari ni hari Ahad. Jadi bateri mana yang ada, saya just beli saja. Okay, kalau hampa tengok ni, hari ni saya beli jenis Koyoko. Okay, YTX 7 ABS ni. Okay, dia punya spek, capacity dia punya bateri sama. Okay, kalau hampa tengok di sini, harga dekat kotak 135. Okay, tapi harga yang kita beli hanya 110. Kalau hampa tengok dalam Shopee, mungkin ada yang jual RM90. Yang tu saya tak pastilah sama ada dia ada warranty ke apa ataupun tak. Yang ni kalau hampa beli kat kedai di dekat dengan Sungai Petani ni, harga dia 110. Dia bagi warranty 6 bulan lah. Okay, saya malah nak jalan pergi kedai lain lah. Mungkin ada boleh dapat rendah lagi harga, tapi kita dah emergency nak pakai. Jadi kalau hampa tengok ni,
bateri yang penting dia punya kod sama, YTX 7 ABS. Kalau hampa tengok untuk VF3i ni memang dia pakai kod ni. Kalau untuk saya rasa RS dengan Y-Suku dia pakai kecil sikit bateri dia. Jadi kalau untuk yang saiz besar lagi, YTX 12A ataupun YTX 14A memang takkan muat dengan dia punya casing dia. Jadi kalau hampa pasang yang ni kalau sesuai untuk 250, yang ni 500cc ke atas memang boleh pakai YTX 14. Tapi untuk VF3i kita akan pasang yang ni lagi lah. Okay, so kalau hampa beli kat kedai ni, lagi satu yang saya nak tunjuk kat hampa, kelebihan beli kat kedai lah berbanding kalau hampa beli kat Shopee ni. Bateri ni memang dia akan bagi waranti kat hampa. Ni dia tulis tarikh hari ni 9 hari bulan 1. Dekat sini dia bagi dalam kotak ni ada sekali 2 stiker ni, dan juga dia akan bagi dia punya manual. Kalau hampa tengok kat sini macam yang saya cerita kat hampa tadi. Okey, untuk bateri ni dia ada kapasiti dia. Kalau hampa tengok bateri yang kita beli YTX 7 ABS ni, okey, dia punya ampere hour dia ni lebih kurang 6. Okey, kalau hampa tengok kat sini dia punya charging voltage dia 6.95 ni. Apa maksud dia? Kalau dia charging time dia tu lebih kurang 5 sampai 12 jam. Jadi yang ideal dia tu lebih kurang 10 jam lah kalau hampa tengok dia punya charging time. Okey, jadi ini adalah menu-menu yang hampa boleh tengok, hampa boleh study sebenarnya kalau hampa beli bateri. Okey, jadi untuk bateri ni kita akan pasang tuis lagi. Hampa tak perlu cah dululah. Okey, memang kita boleh pasang tuis lagi. Kita akan pasang, lepas pasang lagi kita kena set balik kita punya jam. Okay, so untuk orang yang pasang bateri ni, kalau hampa beli bateri, okay, untuk VF3i ni, kalau hampa tengok, bila hampa nak pasang bateri, hampa jangan pasang bagi dia duduk berdiri macam ni. Okay, terminal jangan bagi duduk belah atas macam ni, nanti hampa akan rasa macam terminal dia terbalik. Okay, nanti hampa akan pasang lagu tu, hampa akan letak kat sana. Okay, yang ni kalau hampa tengok, terminal dia terbalik. Okay, jadi positif belah sini, negatif belah sini. Cara pemasangan tu salah. Okey, jadi kalau hampa kena tengok dari segi dia punya tulisan Koyoko ni, okey. Dan YTX 7A ni ataupun cap sirim yang ada ni perlu duduk sebelah atas. Jadi dia akan duduk macam tu. Dia akan duduk tidok lah, bateri ni dia duduk tidok. Pantang satu bateri mana-mana pun hampa jangan bagi jatuh terempah. Bila jatuh terempah, bateri ni memang hampa boleh tak buang sebab dia punya barang dalam ni dah akan rosak dan dia akan cepat makan bateri dan rosak lah. Jadi hampa jangan bagi jatuh bateri, hampa letak pelan-pelan, jangan piduk hempuk maksudnya ni pula no. Okey, ni terminal dia dah betul dah. Okey, terminal negatif belah sini, positif belah sini. Sekali lagi kita akan pasang belah positif dulu, baru kita akan pasang sebelah negatif, no. Okay, so untuk bateri baru ni dia akan bagi sekali kat hampa nak bolt dengan dia punya skru ni. Okay, so bolt ni dengan skru ni hampa perlu tengok sini. Pasang ni hampa tak boleh letak masuk kat situ. Hampa kena bagi dia duduk kat belah atas sebab skru akan masuk daripada bahagian sebelah atas. Okay, masukkan macam tu. Okay, dia punya bolt nut dia tu. Okay, yang ni masukkan sebelah sini. Okey, kalau hampa tengok bagi dia duduk skru menghadap belah atas. Jangan kalau hampa pasang kat sebelah tepi ni susah hampa nak pasang nanti. Okey, saya sarankan hampa pasang daripada sebelah atas. Okey, sekejap lagi kita akan masukkan terminal sebelah positif ni dulu. Okey, kita akan pasang dia punya skru. Saya nak buat kerja sebelah tangan ni payah. Biasalah orang tak ada tolong ambil gambar ni, kita buat seorang-seorang. Sekejap lagi saya pasang dulu sebelah kanan ni. Sekejap lagi bila nak pasang sebelah kiri baru saya tunjuk kat hampa balik. Okey, so kalau hampa tengok lah ni, saya dah pasang terminal sebelah positif ni. Cuma saya nak ikatkan kat apa, kalau boleh hampa kunci lah kita punya terminal ni bagi ketat no. Kunci jangan sampai ada dia boleh bergoyang ataupun dia masih longgak, sebab bila hampa kunci macam tu nanti hampa akan dapat rasa yang meter hampa ni tiba-tiba dia akan terpadam. Saat-saat dia nak terpadam tu sebabkan konektor ni ada longgak. Jadi hampa kena kunci bagi ketat, jangan ketat sangat lah no. Ketat tu maksudnya kita punya hand tight lah orang kata. Okay, jangan terlalu tekan apa sampai getak kepala-kepala tu, tak perlu. Hampa perlu kunci agak hand tight, dah ketat rasa tu. Okey, lepas tu baru kita akan pasang sebelah negatif ni pula saat saya nak pasang dulu. Okey, so lah ni saya dah pasang dah sebelah dia punya terminal negatif, positif, negatif. Kita dah pasang kedudukan bateri macam ni. Tak perlu letak lagi dia punya pendekat bateri tu. Apa perlu hampa buat lah ni adalah hampa perlu on kunci, okey, untuk tengok kita punya meter kita ada paparan tak. Okey, kalau hampa tengok sini alhamdulillah kita punya bateri voltage dia dah naik dah. Okey, jadi 12 volt. Okey, sekarang ni apa perlu kita buat? Kita perlu crank. Okey, kita perlu start motor. Okey, kita nak tengok bateri kita boleh pakai tak boleh pakai. Alhamdulillah. Jadi kalau hampa tengok, okey, motor dah boleh hidup. Sekarang ni kita bagi motor run dulu. Okey, untuk dia recharge balik kita punya bateri pada benda-benda yang memerlukan charging untuk bateri tadi. Terutama kalau hampa tengok sekali lagi apa yang perlu kita buat sekarang ni, saya akan tunjuk hampa macam mana kita nak adjust balik kita punya jam pada kita punya panel meter ni.
Okey, so alhamdulillah kita dah pasang bateri ni. Okey, kalau tengok pendekat bateri pun saya dah pasang. Okey, cuma saya nak ingatkan pada hangpa sekali lagi, kalau contoh yang saya tunjuk kat hangpa tadi, usia bateri ni dia selalu dalam lingkungan 2 tahun ataupun 2 tahun lebih lah. Yang macam saya dapat yang bateri Yuasa yang original tu dia boleh pergi sampai dekat 3 tahun ni, alhamdulillah rezeki. Okey, tapi selalunya kalau hangpa tukar bateri yang baru macam ni, jenis brand Koyoko ke ataupun mana-mana brand yang lain, selalunya hangpa lepas 2 tahun tu hangpa dah perlu hati-hatilah, sebab bateri ni kadang-kadang memang dia cepat sebab antara sebab-sebab dia mungkin bateri yang ada di kedai tu bateri lama, ataupun yang daripada factory yang hampa mungkin pakai kat motor hampa tu dah bateri lama. Jadi untuk saya memang best yang mula saya beli V1 ni, alhamdulillah mungkin bateri tu baru dan kita pakai dia sentiasa duk charge bateri dan dia recharge balik. Jadi bateri tu alhamdulillah tahan lama. Tapi mungkin hampa yang pakai bateri ada masalah, untuk yang saya beritahu kat hampa tadi, untuk tahu sama ada bateri problem ataupun tak, benda basic pertama, hampa check dulu terminal. Kalau terminal ni tak longgak, tu maksudnya bateri kita ada problem. Tapi kalau terminal hampa longgak, hampa hanya perlu ketatkan terminal ni sebab mungkin kontak dia ada problem. Tapi kalau sebaliknya meter hampa terus terpadam, tak ada apa-apa langsung pada hampa punya panel meter, hampa perlu check pada bahagian fuse, okey, baru hampa akan check bateri. Jadi itu antara simptom-simptom yang perlu hampa tahu sebelum hampa nak ganti bateri ni, sebab harga bateri bukan murah lah. Jadi hampa perlu hati-hati kalau hampa nak tukar bateri. Okey, jom sekejap lagi kita set dulu kita punya meter. Okey, kita nak set kita punya jam. Saya akan tunjuk hampa macam mana kita nak set. Okey, so alhamdulillah kita dah settle pasang bateri. Lah ni apa yang kita nak buat, kita akan setkan kita punya jam balik pada kita punya panel meter ni. Kalau hampa tengok reading kita punya volt pada bahagian meter ni memang dah naik cantik. Okey, dan bunyi kita punya check kita punya fuel pump pun dah hampa tengok tadi. Saya dah idlekan motor saya tadi lebih kurang 3 ke 4 minit. Lah ni pukul 12.07 minit. Kalau hampa tengok di sini dia ada dua button. Okey, satu button set, satu button mode. Okey, untuk hampa setting jam ni hampa kena tekan button yang kecil sebelah kanan ni. Button mode ni hampa tekan lama-lama. Okey, hampa tekan lama-lama. Okey, hampa tengok sekarang ni di situ pukul 12, di sini sudah pukul 6 petang. Jadi 16, 17 lebih kurang macam tu. Apa yang perlu hampa buat, hampa tekan belah set ni ataupun belah yang besar belah kiri ni, hampa tekan okey sampai naik 18. Okey, sekarang ni belah sini hampa tekan untuk set yang belah satu lagi, tekan nombor 1. Okey, yang ni lah ni 18 17 lebih kurang. Okey, dah dapat 17 tu, tekan sekali lagi, habis kita dah set kita punya jam kita. Jadi cukup simple saja untuk hampa set jam. Okey, belah sini untuk hampa tekan lama, dan belah sini untuk hampa setkan berapa jam dan juga minit pada hampa punya ni. Dan hampa perlu tekan belah sini untuk pilih. Okey, pertama, kedua dan ketiga, tekan kali keempat dia akan habis dan dia akan set untuk hampa. Okey, itu antara basic untuk macam mana kita nak set jam pada panel meter kita. Okey, so alhamdulillah saya rasa sampai sini dulu perkongsian kali ini macam mana kita tukar bateri ni tadi. Okey, jadi untuk hampa yang mungkin ada masalah macam saya beritahu tadi, kalau ada masalah bateri, inilah cara yang paling mudah untuk hampa tukar bateri. Cuma kena pemilihan bateri itu kena betul, dan cara pemasangan bateri itu, kedudukan bateri kena betul. Jadi bagi hampa yang ada masalah mungkin bateri hampa cepat kong dan sebagainya, hampa perlu cek balik. Kalau bateri cepat makan, satu-satunya problem yang mungkin ada adalah rectifier hampa mungkin ada masalah. Jadi untuk kali ini bateri yang saya pakai ni maksimum ketahanan bateri Yuasa yang ada pada motor saya yang saya pakai ni, daripada saya beli dulu, kalau hampa tengok tadi usia dia 2 tahun 11 bulan. Jadi untuk penggunaan 2 tahun 11 bulan bateri ni amat jimat untuk saya lah. Okey, untuk bateri Koyoko ni saya anggarkan lebih kurang 2 tahun lebih macam tu saja. Jadi saya akan tips yang saya kongsikan dengan hampa ni bermanfaat untuk hampa gunakan dan hampa sampaikan dengan kawan-kawan yang lain. Okey, kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dino Watch Channel. Assalamualaikum.